Okay, Mus, okay, kita start ha. Boleh? Jom. Boleh. Ya, 2 jam chat. Sekala. Gak. Alright guys, Assalamualaikum. Kembali bersama Aperture Podcast. Kali ni aku dengan Mus je, special episode untuk cover Loki TV series. Kita cuba untuk cover every episode setiap minggu lah. Yes. So this one kita cover episode 3, tapi masuk-masuk sikit episode 1 dengan 2 lah. Kan? So, mana yang tak tahu, Loki TV series ni dia satu TV series dekat platform Disney Plus. So sekarang Disney Plus dah available dekat Malaysia. Dan ada Astro, Disney Plus Hotstar. Korang boleh download dia punya apps, subscribe RM54 selagu dalam masa 3 bulan. 3 bulan. Dia ada free trial tak? Free trial lah, tak ada. Aku rasa tak ada. Aku rasa tak ada. Tapi kalau kau dah ada Astro Movie Pack, kau akan dapat access Disney Plus ni automatically. Tapi bil kau dia akan charge RM5 extra. Tak free. Tak free. Maksudnya tak ada option untuk tak nak. Dia charge kat RM5. Okay. Okay. Oh, patut dia nak. Tapi Star okay. Orang komplain lah kenapa tak ada option kan. Mana boleh suka hati naik RM5. Kata, oi, dalam terms condition ada tulis kita orang boleh naik ke. Suka hati. Welcome to Malaysia. So that's why aku dapat Disney Plus lah, sebab aku memang ada Astro. RM5 je lah, kena bayar tiap bulan. So Mus, kau tengok WandaVision, kau tengok apa? Falcon and Winter Soldier. Okay, this is the third series untuk Disney Plus ni. Macam mana kau rasa? Okay, aku honestly cakap aku tak berapa suka watak Loki. Okay, pelik ni, pelik. So bagi aku overrated lah watak dia kan. Kau tak suka bukan sebab Scott Hiddleston. Kau tak suka sebab overrated ke? Sebab macam bukan dia orang lain banyak suka tu. Bukan, dia build up kereta tu dari first Avenger tu dah okey dah. Tiba-tiba sampai Infinity War, dia mati katak dengan Tuan Thanos. Tak lawan langsung. Okay. Kena cekik kan? Aku rasa MCU dah spoil dia dalam Infinity War. Sejak itu aku kata watak Loki ni macam Marvel tak penting kan sangat. So at least dia as a god of mischief, sebab ni dia pernah lawan sebelum ni, pernah berperang dekat New York dengan tempat Bifrost dia tu kan. Negara dia tu, planet dia tu. Tiba-tiba dia nak lawan Thanos yang ada stone gauntlet, dia guna pisau. Mana dia punya tricky part tu. Okay, kat situ aku dah tak suka watak ni. Okay. Macam dia tak konsisten lah. Tapi for the series, compare for WandaVision, Falcon dengan Loki, aku dapat feel Loki ni part of MCU. As diverse lah MCU. Sebab WandaVision ni asyik, dia bagi Stark kan, Tony Stark punya ni reference. Falcon and Winter Soldier, Captain America, Steve Rogers. Sikit-sikit Steve Rogers, sikit-sikit. So Loki ni dia tak sebut langsung join Avengers ke sebelum ni kan. Dia ada sebut Avengers, ada sebut. Dia ada sebut Avengers tapi tak in detail lah kan. Sekali tu je lah sebut. Tapi dia tak tunjuk Loki ni, dia nak tak nak push sangat Avengers tu dalam series ni. Avengers ke Captain America kan. So dia nak buat macam stand alone, tapi the idea was very nice. Yang first episode and second episode. Spoiler alert lah. Yang third ni aku rasa dia draggy sikit. Third episode. Okay, kita berbalik kepada watak Loki tu yang kau tak suka tu.
Okay, based on kau punya explanation tu, kau bukan tak suka watak Loki tu. Kau tak suka watak Loki tu pergi ke mana. Yes, betul. Kan? So basically yang lalas tu je lah. Kau tak sebabkan event tu, kau tak suka dia punya ending lah. Conclusion tu watak tu. Yes. Okay. Sebelum tu aku okay. Dengan Loki aku tak ada isu. Kata okay, dia editor kan. Dia walaupun dia jahat First Avenger kan. Lepas tu dia ni. Lepas tu Infinity War tu aku macam, walaupun bukan dia yang nak mati kat situ kan, scriptwriter director kan. Tu pun macam merugikan satu karakter. Dalam Ragnarok okay lah. Kau okay dengan Loki lah. Okay. So, sebab Infinity War tu aku rasa dia spoil lah. Banyak yang kan aku tak suka Loki je. Macam contoh watak Hulk. Rugi. Okay. Tiba-tiba power kan. Tu dia MCU ni dia sebab dia. Aku rasa tu kau punya problem dengan Endgame, bukan dengan karakter tu. Okay. So sekarang ni kau lupakan pasal benda tu. Sebab Loki yang dalam series ni is Loki selepas Avengers. Selepas Avengers, yes. Avengers. So yang mana yang ada World, Ragnarok tu semua tu bukan Loki yang sama. Delete kan. Dia start balik. Okay. Pada aku antara 3 series ni aku suka yang ni. Paling suka lah. I'm not saying that this is the best comic book series apa. No. Tapi dalam MCU punya bubble ni series, this is the best for now lah. Sebab dia explore the universe. Dia move to something new. Kan WandaVision dia still dekat bumi scale kecil kan. Pasal Wanda je. Aku bukan kisah sangat pun Wanda dengan Vision ni. Kan? Aku tengok sebab aku nak rasa balik MCU punya world tu. Tapi series tu towards the end menghampakan. Yes. Orang bagi banyak teori, Marvel tolak tepi. Dia buat teori yang tak best. Okay. Falcon still dalam Avengers punya DNA. Benda yang sama. Kan? There's nothing new. And then Falcon dengan Bucky, I don't care much pun. Aku tengok bukan nak tengok dua orang ni. Kan? Kita dah tahu dah Falcon akan jadi Captain America way before series tu habis. Kan? Tapi nothing interesting dalam tu. Bucky punya character arc tu sedikit interesting lah. And dia, sikit. Macam mana dia nak resolve dia punya internal issue tu. Okay, that part is interesting. Yang lain, dan dengan villain dia yang menghampakan, kan, the Flag Smasher. Sangat menghampakan. Kali Magentau tu di antara villain yang paling teruk sekali lah. Kan? So, bila Loki ni keluar, memang aku menunggu-tunggu sebab dia tak ada kena dah dengan Avengers, sama macam kau cakap lah. And then they expand the world. Then now kita tahu ada something else dalam universe MCU ni. Yang orang tak tahu. Orang tak tahu kan. Selalunya kita tahu pasal Thanos je. Thanos punya gang kan. Dia punya dunia Titan tu semua. Tapi kita tak tahu pun pasal benda lain. So, that's why aku suka. And then, in term of dia punya writing pun menarik lah. And Loki, being Loki. And then dia punya cast pun, Owen Wilson pun menarik. Owen Wilson is a charming guy lah. So dia ada chemistry dengan Tom Hiddleston tu aku suka lah. Lepas tu dia ada buddy cop punya vibe antara diorang ni. Even though benda tu questionable lah. Kan? Pada aku kalau kau some senior officer, takkan kau boleh percaya Loki ni. Bulat-bulat macam tu kan, doesn't make sense. Tapi dia nak buat cerita, interesting lah cerita tu. And then TVA tu, macam mana kau rasa TVA? TVA tu awal-awal bila masuk series tu aku macam tertanya-tanya kan. Datang dari mana kan, tak mungkin lahir kat situ kan. Sebab dia cakap sebab yang ketiga ni dia cerita yang masa awal-awal tu aku kata macam mana dia boleh, dia cakap dia keluar masuk kan dengan timeline kalau ada tanda yang buat, tapi part yang Avengers buat timeline tu dia
tak sentuh. Oh, okay, it's meant to be. Itu yang aku rasa TVA yang it's very convenient lah in term of writing, aku rasa. dia nak senang Nak sangat. Part tu je, senangkan part tu. sangat. So the concept of TVA tu okay, boleh terima sebab dia nak kawal branch of timeline kan. Nanti terlampau banyak orang jam susah juga kan nak handle. Ada banyak multiverse. So dia buat, aku suka idea caller tu. Okay. Dia boleh kawal orang. Dia boleh, sebab dia boleh control masa kan. Dia boleh begini. So dia boleh reverse je masa kan. Tapi dia introduce siapa-siapa pun masuk dalam TVA ni, all the powers gone. Loki tak boleh guna apa-apa. So make sense lah sebab aku ingat masuk-masuk tu memang semua geng TVA nak kena kan. Loki ke dia banyak dia punya power kan. So dia okay, dia introduce nak bagi cerita senang kan. Dia introduce no power inside TVA. So semua orang relax. Tapi dia punya konsep of the life in TVA tu, sebab dia tunjuk dalam office lah. The world in TVA tu dia tak tunjuk lagi. Yes. Kan? So normal human kan. Orang buat apa? Itu dia tunjuk. Then dia introduce satu pekerja office tu yang dia tak tahu fish tu benda apa. Okay. Situ aku tertanya-tanya, adakah dia tak pernah dunia dia dari situ, original dari situ, ataupun dia kena mind setting dengan one of the Yalah. Yang aku TVA punya office tu aku suka, dia punya konsep design tu aku suka, and then dia tunjuk the world outside the office tu kan macam menarik, futuristic kan. Yes. Okay, aku interested jugalah nak tahu apa benda tu semua kan. Orang pergi ada kedai ke semua orang makan ke apa kan. Itulah, tapi dia tak tunjuk lagi lah. Tapi based on previous series, aku tak rasa Marvel akan sentuh benda tu. Dia tak akan tunjuk. I don't think so. Now cerita episod yang ketiga ni dia dah keluar daripada tu kan. Yes, dah keluar pada tempat tu. Dah tak ada dah. Aku tak rasa akan we go back to that. Patah balik. Dia akan patah balik pun maybe nak bila nak tangkap the timekeeper tu je. So aku tak expect apa-apa lah. So benda tu basically just visual je lah kat luar tu. Aku nak tahu juga, nampak macam ada kereta terbang semua kan. Yes. Tak tunjuk. Pasal tu just visual je lah. Sebut pasal collar tu sekarang dah tak ada. Kenapa dia tak pasang balik kat Loki? Mungkin always dalam tu Mobius lah. Mobius. Dah trust dah percaya dia dah. Itu kan doesn't make sense lah untuk senior officer macam tu kan. Percaya. Sebab benda tu cool. Kalau dia pasang benda tu, tak jadi dah cerita ni kan. Dia senang nak control Loki kan. Itulah. So, dia nak buat Loki escape part tu make sense lah. Hilang benda tu. So, aku rasa benda tu macam terlalu cheap lah untuk dia introduce that thing, gadget tu just untuk visual. So comic relief. Introduce new concept lah. Macam comic relief. Lepas tu kau tak pakai dah. So cheap lah situ. Benda tu menarik. But dia episod pertama dah ada dah tunjuk benda tu kan. Yes. Takkan ada satu je benda tu. So doesn't make sense lah kat situ. Mungkin dia guna untuk high level of variant lah. Mungkin. Yang small variant ni tak payah guna. Sebab Loki dia special. Dia bukan orang biasa. Mungkin orang biasa yang kita guna untuk timeline lain kan. Tapi Loki ni special case. So mungkin Mobius, agent Mobius dia tahu dia ni banyak tree. So terpaksa gunakan collar tu. Itulah. Lepas tu kenapa dia tak pakai dah. Tu aku punya question. Itu dia. Betul. So the first episode is okay. Introduction. Aku suka. Kan ada sikit lah lawak-lawak. And then yang second episode, aku rasa aku ingat second episode tu dia akan build up lagi pasal TVA tu, tapi tak, dia terus pergi tempat Lady Loki tu kan. Terus sampai ke situ. Aku agak surprise lah. Dia introduce konsep
macam mana nak invisible dalam TVA timeline tu. Orang TVA tak boleh tengok. Macam Dia ada dalam timeline ni. dia macam dia cepat. Aku rasa macam cepat sangat dia get that conclusion lah, macam nak tangkap orang jahat kan. So Aku rasa dia Marvel tak nak orang nitpicking. Dia introduce banyak sangat TVA, lagi banyak yang flaw. So orang akan fikir-fikir. So dia setakat tu TVA, so dia introduce lain pula. Outside of the world. So episod 2 okey lah, kau pun rasa okey lah episod 2. Episod 2 part last tu macam sebelum temu Lady Loki ni macam sloppy sikit lah. Part lawan, sebab tu aku cakap Loki ni dia lawan dengan Avengers. Dengan orang biasa ni benda kan, dia lawan macam struggle sangat kan. Patutnya senang lah dia buat. Masa dia lawan dekat shopping mall tu pun questionable lah. Ni tahun berapa? 2000 berapa puluh kan. Shopping mall macam tahun 80-an je. Itulah. Tapi dia lawan, dia tak berakai power pun. Masa aku pelik lah, mana kau punya magic kan. Ni dia bukan dekat TV office, asal kau tak ada magic. Yes. Itu aku pelik. Dia tak konsisten dia situ. Itu cakap convenient. Dia buat cerita ni convenient. Benda senang sangat. Tapi aku suka masa yang slow part yang dia berbual dengan Owen Wilson dekat cafeteria tu, aku suka kan. Yes. Dia bagi hint yang Owen Wilson suka jet ski tu kan. So dia bagi hint lah, diorang ni actually ada knowledge pasal benda tu. Maybe yes, subconscious memori tu dah di-erase kan. So dia bagi hint lah kat situ. Yang diorang ni semua actually variant juga. Dalam episode 3 dia ada dah reveal kan. Tak terkejut pun masa dia reveal tu. Yes. Episode 3 dah tahu dah. Orang dah speculate banyak gila kat internet kan. Speculate banyak lah. So episode 2 pun okey aku rasa. Menarik juga. Sebab dia introduce new concept yang apokalipsis punya tempat tu variant tak boleh nak monitor, even though tak make sense. Kita nampak Pompey kan. Aku tahu Pompey ada isu ni sebelum ni 7 AD okey. Yalah. Even though tak make sense dia tu, tapi okey lah. Itu cerita dia. Kan. Yalah, itu side story je. Tapi aku sentuh masa episod 2 ni, aku rasa macam bila scene outside the TVA tu, aku rasa macam nampak murah sikit. Dia punya CG tu semua kan. Yes. Tapi bila episod 3 ni dekat mall tu macam bukan feature tu. Tu cakap mall tu. Aku setuju lah dekat mall. Mall tu macam Tesco lah. Kan. Macam 90-an apa. Adalah sikit robot awal tu kan. Robot jalan. Itu je. Yang lain. Lepas tu setuju. Episode 3 ni futuristic. Tapi dia macam Star Wars sikit. Yes. Dia punya vehicle, dia punya rumah kan, dia punya planet tu nampak je vibes sikit je. Yalah. Tapi aku suka sebab dia punya colour tu. Dia, main colour dia macam purple kan. So nampak aku rasa macam menarik sikit lah. Sebab dia in future kan, tak kisah dah planet mana kan. 2077 lah. So dia nampak situ guna train kan. Tapi aku pelik sebab apa macam mana dia make sure train tu tak kena hit dengan meteor tu. Kan dia still kena, yang bulan tu still jatuh kan. Kebetulan landasan tak kena. Malaikat dia underground. Dia senang sikit lah situ. Episod 3 ni yang aku nak nitpick sikit. Masa si Sylvia ni, nama dia Sylvie kan? Sylvia apa? Sylvie. Masa dia pergi awal-awal tu dia masuk TVA kan. TVA dia nak try dia punya magic, tak boleh kan. Sebab dalam TVA tak boleh buat dia punya magic tu. Yes. And then tapi dia still boleh belasah semua officer tu lah. Yes. Aku pelik, apasal kau tak ambil je tongkat ajaib tu? Aku rasa that senjata tu memang power gila. Daripada kau punya pedang tu, senjata tu memang power gila. Asal kau tak pegang, simpan je? Mungkin satu ni kot lah. Satu hit habis. Dulu dia satu je. Mana dia? Banyak kan dia pakai. Itulah aku pelik kan. Apa asyik buang benda tu kan? Guna je lah. Tap je lah habis.
habis kan. Convenient lagi sekali kan. So cerita ni banyak convenient sangat lah. Itulah aku punya nitpick. Yang lah actually masa yang dekat train tu aku first time tengok tu Draggy kat train. draggy sikit. I don't know why ada scene Loki menyanyi pula. What's the point? Just nak delay masa je. Tak, aku nak mula tu aku nitpick. Kan dia keluar dari train tu. Yes. Lepas tu dia jalan kaki je pergi tempat tu kan. And then tapi sebelum tu orang beratur panjang nak naik train tu. Apasal orang beratur ni yang dia komplain dah berjam-jam tunggu. Asal kau tak jalan je? Setuju. Tapi second time tengok tu dia dalam train tu maybe lama kot. So nampak lah je. Train tu laju lah kot. Dah lama dah tu. Tapi pelik lah. Tapi possible juga. Train tu besi kan. Mungkin kena meteor tu tak efek kan. Kalau berjalan kaki kena hantam meteor tu besar ke kan. Itu lah. Tapi itulah. Itu yang orang Lady Loki tu lah orang masa trailer tu orang cakap Black Widow dengan rambut itu. Is it? No, that one is different. Ada lah yang cakap Loki sit dengan dia. Satu scene tu kat situ lah. Is it? No lah. Tu dekat mana? Ada lah tengok ni. Mungkin dalam scene dia tak tunjuk lah. Tapi aku rasa dia for the sake of commercial dia buat scene trailer scene tu. Sebab dalam trailer tu aku nampak macam perempuan tu pakai baju lain. Tak, baju hitam. Lepas tu dia nampak macam rambut tu dekat-dekat dengan Black Widow. So ada orang speculate lah. Tapi tak pun, Lady Loki lah. So standard lah Marvel lah. Dia nak speculate. Tapi dalam episod 3 ni tak ada kan scene tu kan? Tak. Dia tak ada. Okay. Sebab dia punya environment tu macam yang punya tempat Black Widow tu mati nama apa lah. Kat situ kan, dia kan gelap-gelap sikit kan dia punya pasir kan. Biru-biru purple sikit. Dia nampak macam tu tapi macam for the sake of lain tapi tak apa lah. Yalah episod 3 ni draggy. Aku rasa banyak drama. Banyak benda yang dia tak perlu. Banyak benda yang tak perlu sebenarnya. Kan okey. Ya, dia mungkin nak introduce Loki cakap orang betul tapi bagi aku Loki ni dia bukan opennya people lah. Dia kan tipu-tipu lah kepada pun. Dia takkan cakap betulnya. Ni dia direct dia cakap mak dia siapa kan. Sekarang ni ada power apa. Towards the end kita still tak kenal siapa Lady Loki ni. Yes. Dia dari mana? Dia dari dunia mana? Cerita pasal yang Loki yang kita dah tahu. Yang mak dia siapa kan. Ayah dia siapa. Yes. Dia tak cerita Lady Loki ni. Aku nak tahu apasal dia. Is it dia different Loki or Loki yang sama just appearance perempuan? Ataupun adik-beradik kan? Tak sure. Itu yang kita nak tahu. Tapi episod ni dia tak cerita. Tak ada langsung information yang aku boleh dapat daripada episod ni untuk Lady Loki. Okay. Apa motif episod 3 ni? Apa yang nak cuba sampaikan? Okay. Kalau tak ada pun tak perlu. Tak perlu episod 3. Okay. First dia tunjuk Lady Loki ni interrogate that guide. So dia dapat tahu kat mana timekeeper. Kan? Itu. Okay. Satu. Satu. Actually, benda tu tak payah tunjuk pun kita dah tahu dah. Yes. So, kita boleh buat assumption sendiri kan. Sebab dia culik that guard. Okay, orang dah tahu dah. So benda tu tak perlu. And then dia masuk TVA, dia gaduh-gaduh dengan Loki sikit. And then dia keluar balik. Sampai kat tempat tempat lombong purple tu. Lombong. Lombong purple tu. Dan dia gaduh-gaduh lagi. Dan tiba-tiba benda tu habis bateri. Plot device. Yes. Kan? Kan? Calculator tu habis bateri pula kan. Boleh pula habis bateri. Tak ada juice katanya. Okay, now dia punya mission nak cari juice. Macam mana nak cas. Supaya dia patah balik. And the entire sampai habis lepas tu. The plot is macam mana nak cari, nak cas the calculator tu. Tu je. Apa nama dia tak? Tu je. Time add. So along the way tu kita tak belajar pasal siapa Sylvia tu. Yes. Kita tak belajar pun
apa planet tu planet apa sebenarnya. Tak ajar. Yes. Tak ajar. So nothing. This episode, yes, it's not necessary. Yes. Aku setuju. But towards the end, Sebab dia still tak charge the calculator. tapi Boleh aku rasa kalau Loki tunjuk osak kan. Tapi Ha. aku rasa tak osak. Aku rasa ada. Cuma Loki macam mana mischief kan. Yes, musnah. Aku pecah kan. Aku assume, aku expect Loki macam tu. Dia tak straightforward. Dia akan tipu kelentong bagi aku. Dia memang tipu je. Lepas tu, awal tu, scene tu, dia macam nak introduce Lady Loki kan. Dengan dia integrate perempuan tu kan. Dan tunjuk dia power. Tapi itu je kita kenal. Oh, dia boleh manipulate orang. Itu je. Lepas tu nama dia pun kita tak tahu. Dia call me Sylvie kan. Itu je. Dia dari mana kita tak tahu. Apa purpose dia kita tak tahu. Aku actually memang je nak jumpa timekeeper kan. annoying bila dia cakap dia tak suka nama Loki tu. Don't call me dad, don't call me dad. What? Apa pasal? Kita tak tahu origin dia. Aku tak sure dia based on comic ke tak. Actually ni. Tapi macam for the sake of MCU yang orang tak baca komik. Memang orang kata siapa ni? Perempuan ni. Kan? Tanya sampai last dia tak cakap pun. Dari mana? Tak cakap. And then lepas tu last kali dia tak berjaya pun larikan diri. Tak berjaya. The rocket tu kena meteor juga. Kena hit. So obviously dia akan selamat. Kan? Obviously lah. Next episode mesti akan selamat. So the whole episode yang kononnya planet tu akan musnah doesn't affect anything. Yes. Sepatutnya dia gunakan episode 3 ni untuk develop Lady Loki punya karakter. Kita kenal siapa dia. Apa kaitan dia dengan Loki sekarang? Adakah mirror, ada adik-beradik kan? At least bagi hint lah kan. Ataupun tiba-tiba Loki, oh ni adik aku sebenarnya Luffy daughter kan dia cakap kan dalam form tu. Tapi tak, nothing. Don't call me Loki, I'm Sylvie. Siapa dia? Lepas tu cakap manipulate people kan. Belajar sendiri. Oh senang sangat buat ni. Aku confused macam mana ada dua orang Loki yang berbeza. Aku confused kat situ. Timeline ni macam ni. Mungkin dia nak buat Loki tu spesies lah. Macam Hulk. Hulk kan ada banyak Hulk kan. Red Hulk, Grey Hulk kan. Mungkin dia nak buat konsep dia dalam MCU lah. Kita tak pasti lagi. So Loki ni ada banyak version of Loki. So dia ada Loki macam Green Lantern. So DC lah. Dia banyak jenis kan. Yalah, kenapa nak kena ada dua orang Loki even though dia is not the same? Itulah. Kalau it's not the same, cakap not the same awal senang. Ini dia suruh kita assume ini Loki yang sama. Tak, pada pemahaman aku lah. Okay, let's say ada dua timeline kan. Dua orang Loki. Mestilah dia from the same Loki, dia akan ada the same family kan. Sebab dia dua-dua ni Loki. So bila dia cakap macam Sylvie ni macam family dia lain. Dia belajar magic sendiri. Macam this is not the same Loki. Loki, yes. Different version of Loki tu. Aku cakap, the possible different version of Loki. It's still Loki. So, kenapa nama dia Loki juga? Aku tak faham kat situ. But dia completely is not Loki. Kenapa nama dia Loki juga? Kalau dia parallel timeline, maybe hidup dia lain, tapi basically dia the same Loki lah. So, dia punya lineage tu mesti sama. Dia mestilah anak angkat Odin from Asgard. Yang sejuk tu. Oh, Bifrost lah. Bifrost kan. Mestilah sama. Kan? Maybe dia punya jalan cerita dia tu, hidup dia lain-lain sikit lah. Tapi kau tak boleh nak tukar siapa keluarga dia. Kan? Dia datang dari mana. Pada aku macam itulah kalau parallel timeline macam tu kan. Yes. Kalau mungkin dia tak totally sama, just nama je, everyone can be Loki. Tu aku rasa dia tak parallel timeline. Dia different timeline.
So dia mungkin anak kepada orang lain, tapi at the end dia jadi Loki juga. Faham? Dia ada power manipulate people. Mungkin dia tak ada power lagi in future kan. Mungkin dia Loki, this version of this world version, another timeline. Tapi dia still Loki. Itulah kenapa nama yang jadi key. Mungkin dia nak. So ada orang nama Thor juga ke? Yang penting ada orang nama sama, tak kisahlah orang lain. So benda tu dah kalau dia buat macam tu baru bisa lah kalau ada. Mungkin dekat standard lah kan. Series ni kan spoil kadang-kadang. Last kali nama Loki tu sebenarnya title untuk some people lah. Last kali dia tak sure tengok macam Quicksilver ada apa yang buat kat WandaVision kan. Last kali aku macam what the fuck kan. Pakoh gila. Aku rasa memang sangat merugikan sebab all the fan memang root nak Mamat ni Quicksilver. Yes. Orang tak suka pun Quicksilver MCU tu, orang tak suka pun Mamat tu. At least kalau dia bukan MCU Quicksilver, bukan Change pun, at least dia X-Men punya Quicksilver. Aku nak dia crossover X-Men punya. Yes. Ini tak Arab boner. Nothing. Aku kecewa gila. Aku kata itu memang lost opportunity lah itu. Itu memang sangat bad decision lah by Marvel. Yeah. Nak risau apa, dia dah beli Fox kan? Aku tak tahulah apa plan Feige macam mana kan. Tapi okay, balik pada Loki tu. Loki. Tak, masa awal-awal tu dia tunjuk all the different variant of Loki. Semua muka Tom Hiddleston. Oh betul juga kan? Dia pegang. Yes. So kita punya perspektif okay. Dia semuanya Tom Hiddleston, cuma maybe dia punya karakteristik je lain kan. Tapi dia same Loki. So bila Lady Loki ni keluar perempuan, so aku ingat dia menjelma as perempuan lah. Kan? Tapi dia still adik Thor, dia still Odin son kan. Tapi nampak gayanya macam bukan. Tak ada sebut pun pasal Asgard ke, tak ada. Tak. Saya sebut bapa sama mak siapa tak. Tapi aku satu lagi dia introduce Loki as gender fluid. Kan? Dia tak ada gender, dia lelaki ke perempuan tak kisah. Itu one of the way Hollywood. Aku memang identity politik aku tak suka. Come on, man or woman. Come on, pick one. Kata nak equal lah. Ni bukan nak equal. Ini dah all in one. Hollywood writer sekarang ni, golongan orang-orang ni susah. Dia sekarang dah infiltrate komik tau. So comic book pun sekarang keluar mengarut lah. Dia dah infiltrate comic book, dia dah infiltrate sekolah kan, college dah lama dah dia infiltrate all the pensyarah tu semua from this SJW punya orang. Sekarang dia dah masuk sekolah rendah dekat sana. Dia nak implement something sekarang yang kecoh yang CRT kan, critical race theory tu. Dari sekolah rendah dia nak ajar dalam dia tu. Aku tak suka bab ni. Aku masuk dalam movie, aku memang lose interest. Yalah. Kita kena ada lelaki apa? Kalau for the sake memang dia boleh tukar kepada orang lain perempuan kan. Kan? Loki boleh shape shifting kan. Cakap tapi original dia still lelaki. Ayolah. Okay, kalau for the sake of gender, kenapa nak nama Lady Loki? Nama Loki je lah. Biar orang confuse dah ada hal-hal kan. Nak confuse semua orang. Itu cakap dia nak change something tapi dia nak paksa orang percaya ni. Nak paksa orang terima hakikat. Sifat tu memang aku takkan terima. Aku tak suka Macam itu not necessary. Yes. Itu kalau nak buat kat US, kalau nak buat ini for the sake of entertainment. Tak perlu ikut real. Kalau ikut real, buat apa nak buat comic book? Biar aku buat real world je. Comic book tak boleh lah buat macam ni. Memang tu purpose dia. Purpose dia shot tu memang nak tunjuk benda tu. Supaya orang nampak. Kan?
identiti politik. Okay. Sekarang Disney most Hollywood nak macam ni. Susah nak lari lah. Aku mengharapkan ada satu studio yang kembali ke asal. WB lah. HBO pun sekarang Ada ke? ada juga. Netflix Tapi tak pun banyak ada. sekarang. Netflix memang dari dulu. Dari dulu macam tu. Sekarang makin banyak lah. Tapi at least Aku tak kisah dia nak buat apa? Dua karakter, lelaki satu perempuan satu. Tak kisah Iron Man ke Iron Woman kan, tapi apa nak kena gender free kan? Even animal pun ada male female. Aku pelik. okay lah. Satu lagi part last lelaki ni, masa dia nak pergi roket tu kan. Dia dah masuk dah yang part last sebelum nak sampai roket tu. Dia tiba bangunan nak runtuh, dia nak patah balik pula. Nak pergi mana? Awal dia nak pergi, dia masuk kat lorong tu kan. Tiba dia nak patah balik kat lorong tu pula. Tempat tu nampak macam scene tu sikit. clumsy scene tu. Okay. Aku lupa nak cakap tadi. Kalau kau perasan, scene tu dia nak buat macam long shot tau. Tracking shot kan. Dia pusing sini kan. Dia masuk sana, masuk sini kan. Tapi no, it's very clumsy. Logistik dia kita tak tahu. Macam mana tempat dia ni kan. Kau macam pusing-pusing kat sini je. Macam bila last kali dia pergi dekat pagar tu, aku rasa tempat tu depan tu je. Tak ada kan. Kenapa kena pusing-pusing ni? Ada orang kacang kau pun. Very clumsy lah tu. So aku tak boleh nak bagi kredit lah dia punya tracking shot tu. It's not really tracking lah, dia CGI kan. Dia tak bagi feel macam value added lah. No value added. Dia nak bagi feel macam tu, macam something yang apa, bagi orang kena kabut sikit kan. Sampai mana. Poyo lah. Dia nak buat macam tu lah. Sepatutnya episode 3 ni dia introduce more about Lady Loki. Instead of dia cerita pasal Loki yang kita tahu bapa dia siapa, dia planet mana, anak siapa, adik-beradik apa. Yang kita dah tahu. Kenapa nak ulang ni? Okay, last question. Kenapa ada scene menyanyi tu? Kau rasa? Aduh, macam mana? Tak, aku ingat part tu, aku ingat orang akan kenal dia sebab dia nyanyi Asgardian punya language juga kan. Aku tak tahu pun Asgardian ada local language. Yalah. Tapi purpose dia menyanyi aku tak aku ingat dia nak, aku ingat in a way dia nak trick perempuan ni kata. Aku ingat bila perempuan tu bangun, scene tu memang Loki buat macam perempuan tu percaya Loki tengah menyanyi, sedangkan Loki tengah buat something else kan. So tak, dia straightforward itu. Ya. Memang dia nak menyanyi. Memang dia nyanyi. Without any reason, memang dia nak menyanyi kat situ. Aduh. Aku ingat bila perempuan tu bangun kan, perempuan tu tertidur sebab dia cakap dia tak percaya orang sebab tu dia tak nak tidur. Tiba-tiba dia tertidur, aku kata Loki time ni aja dia nak buat dia punya mischief kan. Dia tak ada minum ni. Aduh. Itu aku cakap karakter Loki orang Marvel tak ambil berat sangat. Dia nak introduce Loki. Padahal ada the whole series ni kan. Patutnya fokus dekat dia lah. Apa dia punya power lagi, takkan power dia yang kita tengok dalam Avenger yang previously itu je. Habis tak? Yalah. Aku tak pernah faham pun power Loki ni apa sebenarnya. Kan? Itu tapi dia boleh duplicate hologram, apa ni dia punya power sebenarnya. Aku tak nak understand dia. Tapi the whole concept of Loki series, aku ingat masa 1 ke 2 dia tengok dia mati. Satu dia tengok dia mati. Dengan Thanos. Satu dia tengok mak dia mati. Kan? So aku ingat dia nak sing benda tu. Dia tak nak mati. Percayalah cakap aku. Dia tak ada. That scene mean nothing. Aduh. Dia takkan go back ke situ. Percayalah cakap aku, that scene mean nothing. Itu just nostalgia effect untuk penonton. Itulah. Dia nak refresh balik kan. So aku ingat the whole series nak pasal benda tu kan. Dia dah tahu dah
Dia akan mati dengan Thanos kan. So apa yang dia buat? Satu lagi Infinity Stone lah. Apa tu? Dalam Land Rover. Mhm. So macam tu ya. Matikan Infinity Stone. Itu lah. Kalau aku jadi Loki, aku ambil Bawa tak kan? dalam, tak dalam Kan? poket. Kan? Sebab kau tahu kau boleh pakai that power outside the TVA. And the whole point Loki sebenarnya ni, dia memang nak cari Infinity Stone. Sebab dia sekarang jump from the New York incident kan, sebab lepas sebentar. So masa tu dalam New York tu memang dia cari Tesseract, dia tengah cari few more stone kan untuk Thanos kan, Thanos purple biru tu kan. So kat situ dia nampak, oh okay, ni buat letak paper sendal paper kan. Okay situ dia tak ada interest langsung, tak question langsung. Betul. Oh ni dah mungkin ada Infinity Stone, mungkin ada Time Stone, boleh patah balik masa apa yang dia buat sekarang. Tapi tak. Oh, okay. Itu. Dia ignore. That one is just for comic relief. Penat build up Infinity Stone punya power dalam drawer je lah sekali. Mungkin dia nak signal kata okay, Infinity Stone ni is nothing sebenarnya dalam the whole MCU universe kan. Tapi teruk sangat menghina di situ. Nah, basically the sacred timeline tu, the lagi. timekeeper dah tahu dah what's going to happen, kan? So that's why they okay dengan apa yang Avenger buat tu. Okay, tapi, so Infinity Stone tu, adakah Infinity Stone yang sama yang Captain America letak balik? I don't think so lah, mesti ada banyak. Ataupun dia ada banyak Infinity Stone? Ada banyak aku rasa. Different timeline lah. Different timeline. Aku rasa dalam sacred timeline tu is multiple timeline dalam tu. Multiverse lah. Sacred tu tak makna satu. Dalam tu ada banyak. Cuma dia contain. Tapi okay, dia nak satukan timeline tu, sacred timeline tu. Kalau dia ada banyak, so mana? So maknanya banyak varian lah. So dia orang tak tangkap lah. Yalah, okay, dah ada multiple timeline, tapi semua dia dah set from A to Z. Semua dah set tu, dia compose jadi sacred timeline. Ni aku punya teori lah. I don't know correct or not. So benda, every single story dalam timeline tu, banyak tu dah set dah. So bila someone tukar something, itu yang dia branch out tu, terkeluar satu. Yang terkeluar, kalau branch out lagi terkeluar 2, 3, 4, 5. Tapi basically dia dah kumpul semua dalam satu sacred timeline. So dalam tu akan ada banyak Loki, ada banyak karakter lain lah. So banyaklah Infinity Stone tu, every timeline tu ada diorang punya Infinity Stone. Tapi aku tak faham macam mana orang create new branch of timeline. Sebab kita tengok Loki create sebab dia pakai Tesseract. Tesseract, yes. Yang lain macam mana dia create new timeline? Pakai apa kan? Pakai apa? Takkan semua pakai Infinity Stone. Banyak sangat Infinity Stone kan. So banyak sangat teori yang kita boleh fikir lah. So kalau fikir sebab kalau dia tak logik lah. Pakai masa ni susah. Tipu lah, banyak tipu lah. Tu aku rasa. Sebab sebab tu aku rasa banyak Infinity Stone. Sebab ada banyak timeline dalam sacred timeline tu. Tapi betul lah macam yang cakap kan. Kenapa Loki tak ambil je Infinity Stone? Sebab because the whole purpose of dia punya life sebelum ni, dia memang nak cari Infinity Stone. Sebab dia dah tahu dia akan keluar kan. Dia tahu dia takkan duduk kat situ. Yes. Baru letak dalam poket bawa kan. Dia plan dia nak keluar. Memang banyak Infinity Stone dalam tu. Kalau curi pun orang nak takut apa kan. Dia ambil lah. Tak dapat tapi tak logik lah. Patutnya at least dia letak dalam vault lah. Dia still powerful Infinity Stone. Jika bawa keluar kan. Ini tak. Letak tu. Oh come on lah. Just another gag untuk comic relief. Aduh. Padahal the most powerful weapon tau. So wasted lah benda tu. Wasted lah. Sebab aku tak sure sekarang apa motif dia nak buat Loki sendiri. Aku awal-awal ingat ni nak Loki nak change timeline tapi tak juga.
Dia macam nak buat, nak jumpa timekeeper ni. Aku Timekeeper ni pun rasa bayang ni. Aku rasa ini pun teori juga. They introduce a secret timeline. Itu towards the end, Loki berjaya kalahkan the timekeeper. And then timeline tu sekarang dah pecah. So akan jadi banyak timeline lah yang takkan dijaga lagi dalam timeline tu. So dia akan continue dekat Doctor Strange Multiverse of Okay. Kalau ada TVA ni, what is the purpose of Doctor Strange? Sebab dia mengawal timeline. Kan? Yeah, I mean Doctor Strange tak tahu TVA wujud. Kita pun tak tahu dia tahu ke tak kan. Dia tak cakap lagi. Sebab with all the knowledge, I mean the book kan, sepatutnya dia tahu. Biasalah. Tapi dia tak ada, mungkin dia tak buat lagi kan. Mesti akan contradict dia orang sendiri. Kan? So kalau dia cakap TVA wujud, sedangkan Dr. Strange tak tahu, so what the purpose dia guna time stone tu, sedangkan dia, apa nama dia punya sifu perempuan tu? The one, the chosen one, apa nama dia? Sepatutnya dia with all the knowledge tapi still dia tak tahu TVA ni wujud. But dia tahu pasal dia punya timeline je kot. That's the logic lah. Sebab masa dia demo yang tak satu timeline tu ada 5 Infinity Stone kan. Dia tunjuk ada 5 je, dia tak tunjuk ada banyak variation of timeline. Tapi the idea is the same. Cakap kalau idea is the same. Ada timeline. Kalau kita letak return stone tu kan, dia akan patah balik kan. Pecah. So konsep tapi dalam TVA ni dia guna reset bomb tu kan. So sepatutnya satu second timeline yang ada sekarang. Itulah. Aku tak tahu macam mana. Dia banyak loophole macam mana dia banyak loophole, tak tahu macam mana dia nak explain itulah. Tapi aku tak mengharapkan something yang very intelligent lah from MCU based on WandaVision. I don't think so lah. Tapi sebab dia tak salah aku, Kevin Feige cakap. Dia cakap dia buat series ni, dia jaga-jaga dia cakap siapa yang tak follow series tak akan ketinggalan MCU. Maksudnya mungkin the big event dia takkan masuk dalam series lah. Yalah. I mean, so dia akan connect lah. Kalau kau tak tengok WandaVision, tak ada hal. Kan? Kau boleh anggap je Vision putih tu dia boleh cerita dalam movie. Dalam movie tu just bagi tahu Vision putih datang dari mana. Cukup lah. Kan tak payah nak tengok the whole WandaVision. Kan? I mean, tak ada orang minta pun macam mana WandaVision ni punya power. WandaVision pula. Wanda Maximoff ni punya power. Kan? Orang dah anggap dia Scarlet Witch lah. Yes. Basically dalam WandaVision dia tunjuk macam mana Wanda jadi Scarlet Witch. Yes. Padahal all this while kita dah anggap dia Scarlet Witch lah. Dia Scarlet Witch. Yeah. No point tengok WandaVision. Falcon pun sama, no point. Lagilah no point. Kita dah tahu Steve bagi shield tu dekat Bucky, Sam. So dia akan jadi Captain America. Okay? Tak perlu pun untuk Falcon ni. Tapi Kevin Feige cakap the Loki punya series ni is the most important thing lah dalam MCU. Then dia akan connect dengan Multiverse of Madness lah. Dia akan connect lah. The only series yang technically ada connection lah. So dia cakap lah, tak tahu betul tak. Susah tu lah. Siapa yang tak tengok susah nak connect out. Sebab tak ramai orang tengok series. Tak suka series. I mean, untuk movie, comic book fan mungkin boleh understand sendirilah. Untuk orang biasa, sebab tu penting bila dia nak buat series atau movie, dia introduce karakter tu betul-betul. Kalau jenis orang yang tak baca komik, yalah, tak tahu lah. Ada lagi 3 Mus. Ada lagi 3 episode. Semua 6 6. Semua 6. So
Mungkin dia akan explain lah lepas ni. Masa Cuma episode 3 ni rugilah. Tak perlu. rugi, sangat rugi. Macam filler je, buang masa. Dia, yang first dia introduce lagi Loki tapi tak serius sangat. Dia pergi hint sikit lah. Habis. Kita dia nak charge time app tu lah. Tu habis. Tu je plot dia. Kan? Lepas tu Loki cuba nak guna power dia nak menyamar dari orang tua tu, tak jadi kan. Tu nak buat kelakar sikit. Itu kan. Kelakar. Tapi itulah aku cakap. MCU dia buat karakter dia tak konsisten. Mana pernah Dia bukan warna dia ni. Yes, itulah aku Tak cakap. pernah konsisten pun. Yang okey sikit Iron Man lah. Yang konsisten yang lain mengarut lah. Iron Man, yes. Yang lain pun tak konsisten power. Captain boleh lah sikit-sikit. Thor kadang-kadang kuat, tak kuat. Hulk lagi lah. Mengarut. Okay. Black Widow boleh lawan dengan Black Widow boleh lawan ni tapi nak lawan lagi kali struggle pula. Pelik lah. Ramos, thank you. Okay. So, kita akan kembali untuk episod nombor 4 nanti. InsyaAllah. Harap dia akan bagi Harap-harap okey lah. jawapan yang terang. Kan? Yes. So, ada purpose kenapa aku tengok. Kan? Macam ni, macam tak ada purpose. Episod 3 ni macam tak ada purpose. Yes. Just nak ketawa-ketawa. Dia tak ada purpose dan dia tak ada questionable event. Sebab apa jadi macam ni? Tak. Straightforward. Dan unnecessary. Bagi aku senang. Unnecessary episode. Non-value added. No. Yeah. No value added. Okay. Kau satu je lah. Okay. Thank you guys for watching. Jumpa lagi next week. Assalamualaikum.